Biasa orang yang dilamun cinta yang satu ni banyak hayal dengan kata-kata. Siapa yang suruh percaya kalau dah tahu benda ni sesat? Tak ke bodoh diri tu? Tak ke terasa bodoh diri tu? Dah tahu benda ni, benda sesat, benda ni hayal, benda ni terbang dengan sayap Yusri, betul-betul dalam bahasa hati, hati ke hati. Kalau orang tak faham, memang orang kata ni gila. Tapi benda ni dari bahasa ke hati ke hati. Orang yang bertemu dengan cinta seorang tu, suka sama suka daripada hati, orang tak faham, memang susah. Dengan hati ke hati kamu syok dengan orang ni. Di sini kita nak kena faham betul-betul. Dengan hati itu sendiri, dengan diri kamu sendiri. Kalau orang tak faham, susah. Kalau orang tak faham, buat apa yang kamu pergi percaya tu? Buat apa? Tak ke terasa bodoh ke? Tak terasa apa? Benda ni semua reka-reka. Benda ni dah orang main kata-kata hati. Dah tahu benda ni sesat yang kamu pergi percaya tu. Buat apa? Pergilah channel lain yang pergi layan. Buat apa? Di situ kamu nak kena tahu betul-betul. Di sini kita nak kena faham. Di sini yang kita nak kena tahu. Jangan kamu kacau orang punya hal. Sibukkan diri kamu tu sendiri. Nak sesat pun diri kamu, nak beriman ke diri kamu, nak benar pun diri kamu ke, kamu tak ambil tahu pun diri kamu itu sendiri. Tu hal kamu masing-masing. Sekarang kamu nak kena faham betul-betul benda ni. Sebab tu kita dah tahu benda ni. Yang jangan sekali kamu nak percaya ke tak, itu hak kamu sendiri. Benda ni salah ke betul ke, itu salah kamu sendiri. Dah tahu benda ni tak betul, percaya buat apa? Awak punya nasi, awak punya makan. Saya nasi, saya punya makan. Salah ke kita makan sama-sama? Assalamualaikum. Salamukalami Rabbi Rahim. Baik, hari ini kita nak bedah lagu Sayap Ilusi yang dinyanyikan oleh kumpulan Wings. Liriknya ditulis oleh S. Amin Sahab. Baik, kita tengok lirik yang pertama. Semakin jauh aku renungi diri, semakin dekat kekasih di hati. Dia mentari, akulah sinarnya. Dia lautan, akulah airnya. Baik, apa yang kita nak kena faham di sini? Sebab dalam lirik ini dia ada kata semakin jauh aku renungi diri, semakin dekat kekasih di hati. Dia mentari, akulah sinarnya. Dia lautan, akulah airnya. Apa kita nak kena faham? Di sini kita nak kena tahu betul-betul apa yang dia katakan usul. Sebagaimana diri kita ini. Apabila kita faham diri kita ini telah ada, tapi sebenarnya macam mana kita nak faham yang kita ini betul-betul renungi diri kita sendiri? Adakah kita renung ni kita faham apa yang kita renung? Sebenarnya macam mana kita nak renung sebelum kita tahu apa yang dia katakan semakin dekat kekasih di hati? Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Sebagaimana yang kita kena tahu, bila kamu renung diri kamu, pasti dia akan dapat satu jawapan yang dia katakan kekasih di hati. Semakin dekat kekasih di hati. Bila kamu renung tu, kekasih itu mesti dekat dengan kamu. Tapi macam mana kamu nak dapat jawapan yang bila kamu renung kekasih itu dekat dengan kamu? Di sini kita nak kena tahu betul-betul. Sebab dia dah ada kata, barang siapa kenal dirinya, maka kenal akan Tuhannya. Apabila kamu kenal diri kamu, maka di situlah kamu akan kenal Tuhan kamu. Macam mana kamu nak kenalkan diri kamu itu? Sebelum itu kamu kena kenal diri kamu, barulah kamu akan dapat kenal akan Tuhan kamu. Bila kamu kenal diri kamu, barulah kamu akan tahu siapa diri kamu itu sebenarnya. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Sebab tu dia ada kata semakin jauh aku renungi diri, semakin dekat kekasih di hati. Bila kamu kenal diri kamu, maka kamu secara automatik kamu akan renung diri kamu. Di sini kita nak kena faham bagaimana yang dia renung itu. Seseorang itu renung, pasti dia akan jumpa kekasih dia. Jadi di sini apa yang kita nak kena faham? Bila kamu renung diri kamu, pasti kamu akan dapat jawapan yang sebenar-benarnya. Di sini macam mana kita nak kena faham? Bila kamu renung tu, mesti kamu akan dapat jawapan. Pasti kamu akan tahu sebenarnya bila kamu renung tu kekasih tu dekat di hati. Di sini kita nak kena tahu bila kamu dekat dengan diri kamu, barulah kamu akan tahu sebenarnya yang dia macam mana semakin dekat kekasih di hati. Selepas itu dia ada mengatakan dia mentari, akulah sinarnya. Dia lautan, akulah airnya.
Di sini adakah kita nak kena faham yang dia ada katakan mengaku? Di sini tidak ada yang dikatakan dalam ilmu ma'rifatullah, tidak ada mengaku-mengaku. Di sini tidak ada yang kita nak katakan kita ini belajar, kita mengaku akulah mentari, akulah sinarnya, aku lautan, akulah airnya. Tidak sesekali. Tapi di sini yang kita nak kena faham, bila kamu faham betul diri kamu, pasti kamu akan kena Tuhan kamu. Tapi dia tidak ada katakan akulah mentari, akulah sinarnya. Di sini yang kita nak kena faham. Jangan kita tersalah faham. Bila orang belajar benda ini, dia secara automatik dia akan faham. Di situ tidak ada akuan. Di situ telah tembusnya, telah runtuhnya tembok keakuan. Di sini kita nak kena tahu bagaimana yang kita nak kena tahu yang kita ini tidak mengaku atau keakuan itu sendiri. Sebab tu dia ada kata, orang yang betul kenal diri, semakin jauh aku renung, semakin dekat kekasih di hati. Dialah mentari, akulah sinarnya. Dia lautan, akulah airnya. Di situ kita nak kena faham, sebab benda tu dah terus direct, terus jawapan di situ. Di sini kita nak kena tahu. Sebab bila kita ada belajar tentang usul, siapa yang belajar usul pasti akan tahu benda ini. Seseorang itu telah belajar tentang usul, pasti akan dapat yang dia katakan diri itu sendiri. Bila kamu faham tentang diri kamu, pasti kamu akan renungi diri kamu. Di situ bila dia dah faham, semakin jauh aku renungi dia, semakin dekat kekasih di hati. Bila kamu renung diri kamu, semakin dekat kekasih itu. Kekasih ni sebenarnya apa yang dia katakan? Kekasih. Kekasih ni apa? Semua boleh kata kekasih itu Allah. Di sini kita nak kena faham macam mana yang kita nak katakan kekasih Allah. Semua orang boleh kata kekasih kamu siapa? Allah lah. Siapa Tuhan kamu? Allah. Memang semua orang boleh sebut. Tak kira lah daripada yang kecil ataupun yang sudah berusia. Di sini kita nak kena tahu, semua orang boleh mengatakan kekasih itu adalah Allah. Tapi adakah kita faham makna kekasih itu, dan adakah kita faham makna Allah itu sendiri? Di sini kita nak kena faham. Apabila dia mengatakan semakin jauh aku renungi diri, semakin dekat kekasih di hati, dia mentari, akulah sinarnya, dia lautan, akulah airnya. Di sini tidak ada pengakuan, tidak ada sesekali pengakuan. Di sini telah runtuhnya tembok keakuan. Apabila kamu mengusul diri kamu, secara automatik kamu akan faham dialah semakin dekat kekasih di hati. Bagaimana? Apabila kamu telah usul diri kamu, apabila kamu mengusul diri kamu, pasti di sini kamu akan dapat jawapannya. Apa yang kamu nak usulkan diri kamu ini sendiri. Sebab tu dia kena ada guru. Di sini bezanya orang yang betul belajar dan betul orang yang tidak belajar. Bila orang itu belajar, pasti dia ada usul dan dia tahu di mana selok beloknya. Dan bila orang itu tidak ada belajar, dia tahu macam ni je. Dia boleh cakap tapi dia tidak tahu ke mana yang sebenarnya yang dia nak letak. Semua orang boleh mengatakan bila orang tahu belajar tapi dia tidak ada guru, macam mana orang yang tahu tapi dia tidak belajar. Di sini kita nak kena tahu, bila orang belajar dia tahu benda ni usul. Bila kamu faham benda-benda ini sebenarnya macam mana yang diletakkan, yang dikata usul, dialah mentari, akulah sinarnya, dialah lautan, akulah airnya. Di sini kita nak kena faham. Bila kamu faham betul-betul apa yang dikatakan usul itu, bila kamu mengusul diri kamu ini, pasti kamu akan tahu sebenarnya semakin dekat kekasih di hati. Bagaimana yang dikatakan usul tu? Ini yang kita nak kena faham. Bila dia mengusul, kamu mengusul diri kamu itu sebenar-benarnya, barulah kamu akan faham sebenarnya di mana yang dikatakan diri kamu itu. Bila dia telah tajalikan dirinya, maka di situlah zahirnya ia semata-mata. Di sini kita nak kena faham, bila dia mentajalikan dirinya itu, di situlah zahir dia sebenarnya. Zahir dia semata-mata apabila dia mentajalikan. Bila kamu mengusul, secara automatik kamu akan nampak dia tajali di situ. Apabila dia telah tajali di situ, maka dia telah zahir ia semata-mata, tidak ada yang lain. Di sini kita nak kena faham. Bila ia telah mentajalikan dirinya, maka di situ ada tak keakuan, di situ ada tak pengakuan. Di sini kita nak kena faham. Apabila ia telah mentajalikan dirinya, barulah kita faham dialah mentari, akulah sinarnya, dia lautan, akulah airnya. Faham betul-betul maksud tajali itu macam mana. Kamu kena faham betul-betul yang dikatakan usul itu, barulah secara automatik kamu akan faham apa yang dia katakan semakin jauh aku renungi diri, semakin dekat kekasih di hati. Di sini kamu nak kena faham. Bila kamu dah tahu benda ini, di situ tidak ada sekali pengakuan. Apabila dia telah menzahirkan dirinya,
maka di situlah ia mentajalikan dirinya dengan sezahir-zahirnya. Begitu juga bila kita tahu. Sebagai contoh, kita ambil tahu TO. Contoh TO tu, kita dah buat air TO. Contoh air TO ni, bila kita dah tahu, okey ni TO. Bila dah buat air TO ni, adakah di sini TO ni nak mengatakan, aku TO? Sesekali pun dia tidak akan mengatakan aku ini TO. Hanya TO je yang tahu dia tu TO. Begitu juga diri kamu. Kamu dah tahu siapa diri kamu, siapa nama kamu. Kamu dah tahu. Adakah kamu nak pergi di tempat umum, kamu nak mengatakan, aku si Polan, aku ni. Tak. Hanya diri kamu itu je yang sebenarnya yang tahu. Kamu tak perlu nak mengaku yang kamu itu siapa, tapi hanya diri kamu itu saja. Tetapi bila orang tidak memahami ini, bab ini, orang akan kata kita mengaku. Kita tidak mengaku. Dia mentajalikan diri dia. Dia telah menzahirkan dirinya. Sebab itu je. Tapi siapa yang tidak faham, di situlah akan jatuh hukum. Bila orang jatuh hukum, sebab apa? Sebab tak faham. Di sini kamu nak kena tahu, bila dia telah mentajalikan dirinya, maka zahirlah ia semata-mata. Di situ tidak ada hukum menghukum. Di situlah tidak ada kita nak mengatakan yang kita ini mengaku buat keakuan. Dia telah menzahirkan diri dia sendiri. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Kalaulah ada selain darimu, biar aku hancur menjadi debu. Apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ni? Macam tadi kita dah ada kata lirik sebelum ni, dia dah ada kata mentajalikan. Semakin jauh aku renungi diri, semakin dekat kekasih hati. Dialah mentari, akulah sinarnya. Dia lautan, akulah airnya. Lepas tu dia dah ada kata pula, kalaulah ada selain darimu, biar aku hancur menjadi debu. Sekarang kita nak kena faham dalam tajali ni macam mana. Di sini tidak ada keakuan, tidak ada pengakuan, tapi kita nak kena faham betul-betul benda ini sebenarnya macam mana diri kamu ini. Benda ini dia mentajalikan dengan kasih sayang dia, dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Disebab tu dalam asma Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab dia mula-mula sekali dia letak di situ, dia nak mentajalikan dengan kasih sayangnya. Tetapi orang yang tak faham, bila orang tak tahu benda itu, dia akan menghukum. Di sini kita nak kena faham, ada tak selain daripada benda tu? Mesti tidak ada. Bila orang memahami benda tu, dia dah ada kata, kalaulah ada dia ni selain daripada diri yang tajali ini, bagaimana? Sebagai contoh lah, bila kamu bercinta lelaki dengan perempuan, apabila seorang itu bercinta dengan di antara lelaki dengan perempuan, maka dia akan jatuh cinta bersukaria, cinta yang mendalam, sehidup semati. Apabila kamu telah karam dengan cinta itu sendiri, bila kekasih kamu itu tidak ada, apa akan terjadi pada diri kamu? Mesti malap. Di situ yang kamu nak kena tahu. Bila diri kamu itu dah jatuh cinta dengan kekasih kamu itu sendiri, bila dia tidak ada, kamu mesti tidak ada daya upaya. Mesti kamu akan malam, mesti kamu akan bersedih. Dunia kamu macam mana? Memang cukup dahsyat. Apabila orang yang telah merasai cinta itu sendiri, maka dia tahulah apa yang dikatakan Majnun itu sendiri. Majnun di dalam Majnun. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Apabila kamu tahu tentang tajali itu, kekasih kamu itu macam mana, selain daripada kekasih yang kamu itu tidak ada, apa jadi kepada diri kamu? Sebab itu dia dah ada kata, kalaulah ada selain darimu, biar aku hancur menjadi debu. Sebab kamu dah faham diri itu, kekasih itu, bila kekasih kamu itu tidak ada, apa terjadi pada diri kamu? Begitu juga dengan pasangan kamu. Apabila tidak ada, apa akan terjadi pada diri kamu? Memang cukup merana diri kamu. Kamu rasa dunia ni cukup sunyi, cukup tidak ada apa-apa dah bagi kamu. Walaupun ada yang boleh mengganti pada kekasih kamu, kamu akan kata tidak sama, tidak serupa. Sebab apa? Cinta kamu tu sudah terikat pada kekasih kamu itu sendiri. Sebab wajah kamu dengan wajah kekasih kamu itu telah satu. Di sini kamu nak kena faham betul-betul. Bagaimana yang kamu nak kena tahu, bagaimana kamu nak kena faham. Sebab dengan diri kamu itu, apa yang dikatakan kekasih itu sendiri. Bila kamu faham dengan kekasih kamu itu sendiri, barulah kamu akan tahu kekasih kamu itu adalah pasangan kamu, itu adalah diri kamu itu sendiri. Sebab tu dia ada kata, kenal diri kamu itu. Barang siapa kenal dirinya, maka kenal akan Tuhannya. Tak kala ia mengenal dirinya, maka binasalah dirinya. Bila kamu faham diri kamu itu, dia telah mentajalikan dirinya, hanya zahirnya semata-mata, wajahnya semata-mata. Di situ ada tak selain daripadanya? Sebab itulah dalam lirik dia ada kata, kalaulah ada selain darimu, biar aku hancur menjadi debu. Di sini kamu nak kena faham. Sebab kamu dah terpaut, dah terikat dengan kekasih kamu itu sendiri, maka dia sudah terpesona, maka dia telah karam, maka segala-galanya di situ.
Sebagai contoh, kita tengok kalau satu rumah itu kosong. Kalau rumah itu kosong, tidak ada penghuni, bagaikan itu kalau tidak ada penghuni, mesti berabuk kotor. Sekarang ni rumah kamu itu bagaimana? Sudah berabuk ke? Ataupun belum berabuk? Apa yang dikatakan rumah? Di sini kita nak kena tahu apa yang dikatakan rumah. Rumah ni apa? Sebagai contoh kita katakan rumah. Rumah ni kalau berabuk, hancur lah, kotor. Sekarang rumah ni kamu nak kena tahu pada diri kamu itu sendiri, hati kamu itu sendiri. Rumah kamu ni sekarang ni dah bersih ke belum? Begitu juga pada diri kamu. Kalau rumah itu kotor, bagaimana dalam hati itu sendiri? Di sini kita nak kena faham betul-betul bagaimana kita hendak menyucikan dirinya. Kalau kamu kenal diri kamu, dia akan sentiasa suci, dia tidak akan berabuk-rabuk dan tidak ada kotor sekalipun, walaupun sekerak. Walaupun kamu nak kena faham diri kamu itu macam mana. Jadi sekarang rumah kamu ini macam mana? Sudah bersih ke belum? Di sini kita nak kena tahu. Jangan kita pandai mensebut je, pandai berkata-kata, tapi kita tidak tahu apa benda yang kita katakan, tak tahu apa yang kita bicarakan. Di sini kita nak kena faham rumah kamu ini. Bila kamu tahu rumah ini apa kata, bila kamu tahu rumah ini apa dia, sebenarnya rumah ni apa, yang dikatakan rumah kamu ini sebenarnya adalah kalbu. Kalbu ni apa pula? Kalbu ni apa? Apa kerja kalbu ni? Cuba kamu pegang jantung kamu sendiri. Bila kamu pegang, berdegup. Dia mesti berdegup. Berdegup tu apa pula? Sebab tu dia kata, bila dia telah mentajadikan diri dia, dia menzahirkan diri dia semata-mata, bagaimana? Di sini kalbu kamu ini buat apa? Bila kamu dah rasa berdegup ke atas jantung kamu itu, apa yang dia buat? Takkan dia duduk saja, ingat tak buat kerja ke? Dia pun buat kerja. Diri kamu, sebab kamu tak kenal. Bila kamu kenal diri kamu itu, dia telah mentajadikan diri kamu dengan kasih sayangnya sejak kamu masih di dalam kecil lagi, dan kamu tidak ada lagi. Masa kamu itu dengan tidak tahu apa-apa, telah bersatu di situ. Sebab kita tak kenal apa yang sebenarnya kita sepatut kenal. Sepatutnya kita kena apa yang perlu kita kena ambil tahu dulu. Di situ yang orang banyak tergelincir. Jangan sesekali kamu tersilap langkah apa yang kamu ingin tahu sebab diri kamu. Di sini kita nak kena faham, kalbu ni buat apa? Bila kalbu ini buat apa, bolehlah kamu tahu sebenarnya kalbu ini buat apa. Bila dia berdegup tu, dari sejak kamu kecil lagi, apa yang dia buat? Dengan kasih sayang dia, dengan apa segala bendanya dia telah buat. Di situ kamu nak kena faham apa yang sebenarnya. Di situ kamu nak kena tahu. Bila kamu tahu sebenarnya diri kamu ini telah membuat apa, barulah kamu tahu sebenarnya apa yang dikatakan, kalaulah ada selain darimu, biar aku hancur menjadi debu. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul apa yang dikatakan sebenarnya. Bila kamu dah tahu diri kamu itu sebenarnya macam mana, maka tidak ada lain selain daripada kekasih kamu itu sendiri. Bila kamu dah faham pada diri kamu itu sendiri, maka kamu akan terpesona dengan diri kamu itu sendiri. Jadi di sini sebenarnya kita nak kena faham, kenallah kekasih kamu itu, iaitu diri kamu sendiri. Kenallah diri kamu dengan sentiasa berkasih-kasih dengan diri kamu itu sendiri. Bila kamu dah faham diri kamu itu tidak pernah tinggalkan kamu. Walaupun kamu hina, miskin, cacat macam mana pun rupa kamu, kekasih kamu itu tidak pernah meninggalkan kamu. Walaupun kamu membenci diri kamu, kekasih kamu itu telah sentiasa setia dengan kamu sejak dari dulu lagi sampai sekarang diri kamu. Sekarang kamu dah umur berapa? Kenal tak diri kamu ni? Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Kita tengok lirik yang seterusnya. Di cinta yang satu, tidak ku peduli sejuta seteru, menghukum aku dengan dusta, neraca dunia, hakimnya. Baik, apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ni? Sebab dia dah ada kata, bila ada cinta yang satu, tidak ku peduli sejuta seteru, menghukum aku dengan dusta, neraca dunia, hakimnya. Apa yang kita nak kena faham? Di sini kita nak kena tahu betul-betul apa yang dia katakan bila ada cinta yang satu ni. Sekarang ni, kita faham tak apa yang dia katakan bila ada cinta yang satu? Semua orang boleh kata cinta kita yang pertama adalah Allah. Letak yang pertama sekali adalah Allah. Nombor dua family. Yang pertama sekali mesti Allah. Tapi adakah kita faham yang dikatakan cinta yang satu itu? Kalau kamu faham cinta yang satu itu macam mana, walaupun orang berlainan kefahaman, kamu tak akan menghukum orang tu. Tetapi kenapa bila orang lain mencintai Allah selain daripada kefahaman kamu, kenapa kamu menghukum orang itu? Itu maksudnya kamu tak faham bila hadir cinta yang satu.
Bila seseorang tu cinta dia dah yang satu, walaupun orang itu berkefahaman lain, kamu tidak akan menghukum orang. Di sini macam mana orang boleh cinta hadi yang satu, mengata Allah itu tunjang yang utama, Allah itu yang pertama segala-galanya, tapi selain daripada fahaman kamu menghukum orang. Di sini yang orang tersalah faham. Bila tersalah faham, jatuh hukum. Sebab tu dia dah ada kata, tidak aku peduli sejuta seturu menghukum aku dengan dusta neraca dunia hakimnya. Bila orang tak faham, orang akan hukum. Sebab tu lirik dia ada kata macam tu. Di sini kita nak kena faham. Bagaimana yang kita nak kena tahu betul-betul apa yang dikatakan sejuta seturu orang menghukum ni. Bila kita dah kena tahu macam mana orang yang kena faham betul-betul cinta itu macam mana. Bila cinta tu hadir dengan satu, bila kita dapat cinta yang satu tu, tidak ada siapa boleh nak kata apa. Memang tidak ada siapa boleh nak kata apa-apa pun. Tidak ada sesiapa yang boleh menghalang. Katalah apa nak kata, sebab kamu dah tahu di mana hala tuju dia. Nyalaan api cinta sudah membara. Daun kering menerima api yang membakar untuk diri dia. Sebab kamu dah faham bagaimana yang dikatakan nyalaan api sudah membakar dirinya. Dia sanggup diri dia itu membakar sebab dah membara. Daun kering menerima api untuk membakar dirinya. Begitu juga dengan diri kamu. Kamu tak peduli orang nak kata-kata, sebab kamu dah faham cinta yang satu itu. Kalau betul orang faham cinta yang satu itu, walaupun berlainan kefahaman dengan kamu, tidak ada hukum. Jika kamu faham cinta yang satu, bila kamu menghukum orang itu, maka kamu tidak faham apa yang dia katakan cinta yang satu. Di sini kita nak kena faham. Bila orang itu faham betul-betul cinta yang satu itu, dia tidak ada hukum sekalipun. Bila orang itu menghukum, maksudnya dia tidak faham. Dia tahu cinta yang satu. Dia bukan tahu cinta yang satu, dia hanya tahu tajuk, tapi dia tak tahu apa yang dia katakan cinta yang satu. Di sini kita nak kena faham betul-betul. Barulah kamu tahu sebenarnya macam mana. Sebab tu lirik dia ada kata, menghukum aku dengan dusta neraca dunia hakimnya. Macam saya katakan tadi, bila ada yang tak faham, dia akan kata kita ni sesat sesatnya. Adakah kamu akan terima orang kata kamu itu sesat, sedangkan kamu sudah memiliki cinta yang satu? Sebagai contoh, macam saya katakan tadi, lelaki dengan perempuan sudah kasih berkasih, cinta kamu itu sudah terikat, suka sama suka, tapi keluarga tidak suka. Bagaimana pula kalau kamu dah kata suka, keluarga kamu tidak suka? Sekarang kamu nak ikut kata hati keluarga kamu ke kamu nak ikut kata cinta kamu sendiri, iaitu diri kamu sendiri, hati kamu itu sendiri? Mesti kamu nak ikut kata hati kamu sendiri, sebab kamu dah tahu sebab kekasih kamu itu macam mana. Sebab kamu terima seadanya, hidup semati. Kamu sanggup terima susah senang. Begitu juga dengan jalan ni. Bila orang kata kamu sesat, biarkan orang kata, sebab kamu dah tahu. Sebab tu dia dah ada kata, bila hadir cinta yang satu, ayat tu memang cukup senang, tapi yang fahami memang tak ramai. Bila yang memahami itu, bila hadir cinta yang satu, memang cukup istimewa. Tak peduli apa orang nak kata, walaupun sejuta seteru. Di situ yang kita nak kena faham betul-betul. Bila orang tak faham, kerana orang yang belum faham menerima cinta yang satu ni, sebab dia baru tahu tajuk. Bila orang tu dah tahu sebenarnya cinta yang satu ni, kerana cinta yang satu ini tidak ada ubat dia. Sebab cinta tu dah memang tak boleh nak kata apa. Bila sesiapa yang terkena dengan cinta itu, tidak ada ubat dia sesekali. Siapa yang kena cinta itu, memang cukup merana dalam gembira. Di situ yang kita nak kena faham. Sebab cinta ini memang cukup besar. Walaupun orang boleh kata cinta, tapi cinta tu makna dia, isi dia, intipati dia cukup spesifikan dia, cukup luas. Walaupun api membakar Nabi Ibrahim AS dengan kebakaran yang cukup besar sekali, sebab dia telah memahami itu yang dikatakan dengan dedaunan kering untuk menerima membakar dirinya. Apa yang dia katakan di situ. Sebab itu yang kita nak kena faham betul-betul diri itu macam mana. Sebab macam lirik dia yang sebelum ni dia kata, yang saya telah kupaskan tadi, apabila dia telah mentajalikan dirinya di situ, dia bukan mengaku telah mentajalikan dirinya. Sebab diri kamu itu, kamu tidak mengaku diri kamu, tapi kamu sudah tahu siapa diri kamu telah zahirkan. Bukan mengaku, dia telah zahir. Takkan Teo nak aku Teo, takkan air kosong aku dia air kosong. Dia dah tahu diri dia, takkan dia nak mengaku. Macam itulah kita nak kena faham. Di situ tidak ada pengakuan. Di situ telah runtuh tembok keakuan. Di situ yang kita nak kena faham betul-betul. Bila orang betul-betul faham, dia akan tahu macam mana. Yang tak faham ni, dia akan cukup menghukum lah. Yang tak faham ni tetap akan menghukum. Yang mengalami akan meraihkan benda tu. Di situ kita nak kena faham. Bila orang yang telah faham benda ini macam mana, dia dah telah tahu bagaimana benda ini,
cukup istimewa. Cukup istimewa. Dengan kasih sayangnya, kekasih tu telah memberikan limpah kurnianya kepada mereka yang memahami. Dengan kasih sayangnya, dengan ar-Rahman-Rahim, rahmatnya seru sekian alam yang cukup indah sekali, ia telah mentajalikan dirinya. Apabila kamu memahami benda itu, memang cukup istimewa. Tidak ada ubat sekalipun yang boleh mengobatkan kekasih kamu itu, iaitu cinta kamu sendiri. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Sebab tu kamu harus meraihkan kegembiraan itu sendiri. Setelah dia mentajalikan dia di situ, tidak ada dia pisah. Cinta yang mendalam, tidak ada siapa yang boleh pisahkan benda tu. Begitu yang kamu nak kena faham betul-betul. Kamu kena meraihkan dia. Sebagai contoh kita tengok dalam satu kisah cinta yang terlalu famous, yang top, iaitu kisah Laila dengan Majnun. Apa yang kita nak kena faham dalam kisah tu? Sebagai contoh yang kita tengok dalam kisah Laila dengan Majnun, sebab kita dah tahu sebagai cinta dia terlalu cinta si Laila dengan Majnun, Majnun dengan si Laila. Sampai orang sahabat si Majnun tu kata kepada Majnun, dia kata, kenapa kau sampai gilakan sangat si Laila tu? Bukannya cantik? Dekat kawasan kita ni terlalu ramai lagi perawan yang lagi cantik. Apa Majnun cakap? Kalaulah aku bagi mata aku ini kepada engkau tengok si Laila tu, kau akan terpesona. Di sini kita nak kena faham apa yang dia katakan melihat dengan terpesona tu. Melihat, di situ nak kena faham betul-betul. Orang lain tak faham apa yang kita faham. Orang lain takkan nampak apa kita nampak, walaupun dia boleh jalan sama-sama. Hanya kamu itu yang faham, sebab kamu yang jalan benda tu. Kamu yang faham sendiri. Di sini kamu nak kena faham betul-betul. Bila kamu faham betul-betul apa yang dia katakan Laila dengan Majnun dan kisah itu sendiri, yang melihat dengan terpesona, apa yang kamu lihat? Kamu hanya melihat apa? Kamu hanya melihat Allah Ta'ala semata-mata. Allah Ta'ala semata-mata kamu melihat. Mana ada yang selain daripada benda tu? Sekarang ni kita nak kena faham, adakah kamu telah faham yang dikatakan melihat? Melihat dengan cukup terpesona. Sekarang melihat ini, melihat, kamu faham betul-betul macam mana? Melihat. Sekarang ni kamu telah melihat apa? Mata bola kamu ini, kamu telah melihat. Bila kamu melihat, kamu sekarang katakan kekasih kamu itu adalah Allah. Kita boleh kata, oh aku melihat Allah, aku cukup bersyukur dengan melihat Allah Ta'ala, aku rasa kagum dengan kebesarannya, dengan wajah-wajahnya. Di sini kita nak kena faham, apabila kamu telah melihat Allah Ta'ala sendiri, oh cukup istimewa. Cukup istimewa. Memang cukup istimewa. Tetapi adakah kamu faham yang kamu cukup melihat Allah Ta'ala itu dengan wajahnya sendiri, yang cukup, yang dikatakan terpesona, yang cukup istimewa? Adakah kamu memahami itu sendiri? Adakah kamu terpesona dengan nama Allah, asma Allah semata-mata, atau kamu terlalu terpesona dengan wajah dia sendiri, huruf atau wajah dia? Di situ bezanya. Sekarang kita sebut nama kekasih kita, oh apa rasa pada diri kita. Tapi kalau kita sebut Allah Ta'ala, tak ada rasa apa. Sebab apa? Tak kenal. Macam mana nak bercinta dengan Allah? Bagaimana kamu nak pesona dengan Allah? Wajah Allah pun kamu tak kenal. Di sini kamu nak kena faham. Kalau orang yang jatuh cinta dengan Allah Ta'ala tak rasa apa, tak ada apa. Begitu juga dengan kamu. Bila kamu terpesona melihat kekasih kamu itu, cukup macam mana? Sebab tu pepatah dulu dah mengatakan, dari mata turun ke hati. Sebab kamu telah melihat wajah dia sendiri. Di situ kamu nak kena faham, bukan benda yang lain. Sebab itu diri kamu sendiri, kamu yang nak kena faham, bukan benda yang lain. Kamu melihat Allah Ta'ala itu sendiri, bukan kamu melihat benda yang lain. Sekarang ni orang yang ramai melihat nama Allah Ta'ala semata-mata. Orang yang dengan nama ni hanya nama semata-mata. Siapa yang seronok pada nama, tak jumpa dia punya ain dia, maudud dia, taklah serupa macam mana orang menyembah berhala. Wajah pun tak kenal, macam mana nak suka? Begitu juga kamu nak kahwin dengan seorang tu, mesti melihat wajahnya. Di situ kamu nak kena faham diri dia. Sebab tu dia dah ada kata, menghukum dengan aku dengan dusta, neraca dunia hakimnya. Sebab orang menghukum. Sebab tu bila kamu faham, bila hadis cinta yang satu, cukup istimewa. Di sini kamu nak kena faham hadis cinta yang satu, bila kamu melihat wajah Allah itu sendiri. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Kita tengok lirik yang seterusnya. Kerana cinta, biar aku dianggap gila, terbang sayap ilusi, bertutur dalam bahasa hati. Nak kena faham dalam lirik kali ni, sebab dia dah ada kata, kerana cinta biar aku dianggap gila, terbang dengan sayap ilusi, bertutur dalam bahasa hati. Apa yang kita nak kena faham betul-betul, macam mana yang kita bedahkan kali ni.
Kamu dah tahu apa yang dikatakan tajalli, apa yang dikatakan terpesona melihat. Adakah kamu terpesona melihat wajah Allah semata-mata, atau kamu terpesona dengan huruf semata-mata? Di situ kamu nak kena faham betul-betul. Kerana cinta biar aku dianggap gila. Sebagaimana yang kita nak tahu betul-betul yang macam mana yang dikatakan gila, bagaimana yang dikatakan yang benar. Adakah orang gila nak mengaku dia gila sedangkan dia tak gila? Seperti kamu juga, adakah kamu nak mengaku kamu itu beriman? Adakah kamu nak mengaku kamu itu sesat? Macam mana kita nak tahu yang kita ini di jalan yang benar atau di jalan yang tidak benar? Apa bezanya orang jalan yang lurus dan jalan yang sesat? Macam mana kita nak kena faham jalan yang lurus itu macam mana, jalan yang sesat itu macam mana? Macam mana kita nak kena faham benda ini betul-betul? Bagaimana yang kita nak kena tahu? Dan macam mana kita nak kena tahu? Takkan kita main sebut dia. Sebab dalam ayat Quran pun dah banyak kali dia menceritakan tentang jalan yang lurus. Jalan yang lurus, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa yang lurus? Kalau lurus pun masih sesat, buat apa? Adakah kamu nak mengaku yang kamu itu berada di jalan yang lurus? Macam mana jalan lurus tu? Dah jumpa ke belum jalan tu? Takkan main sebut je. Dia kena ada bukti. Kalau main sebut je, tak boleh. Kamu kena ada bukti apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu lafazkan. Kamu nak kena sebut apa yang kamu ada, mesti kena ada bukti, mesti ada saksi. Baru tegak berdiri, baru kamu akan faham macam mana yang dikatakan jalan yang lurus, bagaimana yang dikatakan jalan yang sesat. Apa beza jalan lurus dengan jalan yang sesat? Di sini kamu nak kena faham betul-betul macam mana. Kalau orang tak faham kamu, orang akan kata kamu sesat. Tapi bagaimana yang dikatakan jalan yang sesat tu? Jalan lurus tu macam mana, jalan sesat tu macam mana? Apa beza jalan lurus dengan jalan yang sesat? Kaji bab ni gila ke isim? Kita nak tahu sesuatu tu mesti kena dengan kaji. Kena tahu benda tu. Bukan main pukul je, bukan main follow je. Apa pun tak tahu, ikut je. Tanpa sedar, itulah sebenarnya kamu ikut agama nenek moyang kamu. Jadi sekarang, mana jalan yang lurus, mana jalan yang sesat? Kamu nak kena faham betul-betul. Ini sebagai contoh lah kita ambil. Kita ambil satu benda lah dalam satu perjalanan. Kita ambil satu perjalanan ni yang kita nak kena faham. Bagaimana yang dia katakan jalan yang lurus, yang dia kata jalan yang sesat ni. Sebagai contoh lah, kita ambil orang yang dia katakan kat sini apa? Sini yang dikatakan alam roh. Contohlah ini alam roh. Lepas tu dia naik sikit dekat sini yang dikatakan alam kandungan. Ni kamu lahir. Lepas tu dia naik kat sini alam dunia. Lepas tu dekat sini dia kata pula alam kubur. Macam tu dekat alam-alam. Lepas tu kiamat. Lepas tu apa, hari kebangkitan. Lepas tu adalah pada mahsyar. Sekian-sekian. Lepas tu dia ada naik. Sampailah orang kata dekat sini syurga dengan neraka. Dekat sini apa yang kita nak kena faham? Kamu alam roh. Sini dah alam roh ni. Ni alam roh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, kiamat, bangkit, pada mahsyar, mizan, telaga lah, titian, siratul mustaqim, syurga neraka. Ini orang kata perjalanan hidup ni. Banyak berliku-liku kan, berjalan-jalan jalan-jalan sampailah syurga neraka. Adakah ini yang dikatakan jalan yang lurus? Tapi banyak pula cabang dia, berbelok sampailah ke sini. Adakah ini yang dikatakan jalan yang lurus? Ataupun yang dikatakan jalan yang lurus tu apabila kamu di sini terus lompat ke sini? Bagaimana apabila ia telah sampai betul-betul melihat wajah Allah di sini? Bila dia telah melihat wajah Allah itu sendiri, bagaimana yang titian ini sini? Adakah mengikut jalan Allah ini sampai betul-betul direct kepada Allah? Dia tidak menempuh benda ini. Cuba faham betul-betul. Adakah mereka telah menempuh benda ini daripada Allah Ta'ala? Adakah mereka shortcut? Ataupun mereka sebenarnya tidak berjumpa dengan jalan yang hayal ini? Jalan yang hayal ini menghayalkan kita ke? Ataupun jalan yang hayal ni memang ada masa nak bertemu Allah Ta'ala? Macam kamu kalau kamu nak pergi KLCC, kamu ikut jalan konon-konon, tapi sebenarnya benda tu straight je. Begitu juga benda ini. Sekarang ni yang katakan jalan yang lurus tu macam mana? Yang berliku-liku itu, bermacam-macam dugaan itu ke jalan lurus ke, ataupun direct kepada Allah Ta'ala, kena diri kamu terus ke Allah Ta'ala? Adakah itu jalan lurus ataupun buat berliku-liku ini? Di sini kita nak kena faham betul-betul apa yang dikatakan jalan yang lurus. Di sini memang kita kena faham, bukan main follow je, bukan main pukul lah, tak tahu apa ikut lah. Sebab tu dia ada kata dia, jangan ikut kita main ikut tak tahu apa benda. Itulah sebenarnya tanpa kita sedar kita ikut agama nenek moyang kita. Kita nak kena faham betul-betul
nak kena faham, barulah kita tahu sebenarnya macam mana. Dah temu ke belum jalan tu? Sekarang ni siapa yang sesat? Bersangka diri sudah beriman atau merasa diri itu beriman. Sedangkan sesat itu satu kegelapan yang menyeramkan, sedangkan jalan yang lurus itu menyesatkan dalam terang. Sesat dalam gelap ke jalan lurus yang menyesatkan? Sebab tu kita nak kena faham. Jangan kita rasa, bila kita rasa jalan yang lurus tu, sebenarnya yang terang itu sebenarnya lagi menyesatkan. Walaupun sesat itu dan satu kegelapan, jangan kamu merasa jalan yang lurus itu yang terang, tapi dia sesat di dalam yang terang. Di sini kamu nak kena faham betul-betul macam mana. Jangan kamu dah merasa benda itu betul. Jangan kamu rasa kamu itu sudah beriman. Bila kamu rasa kamu sudah beriman, apa jadi pada diri kamu? Sekarang ni kamu dah tahu yang macam mana yang dikatakan jalan yang lurus dan yang mana yang dikatakan jalan yang sesat. Sekarang kamu nak duduk kat mana? Jangan kata kamu dah selamat, kamu dah tahu benda ni, dah kenal diri ni. Jangan masa sekali kamu sudah selamat. Bab ni pun tanpa kita sedar sebenarnya macam mana. Ia tersangat halus. Merasa beriman ke, bersangka beriman ke, atau sudah beriman? Cuba tanya diri kamu diri sendiri. Cuba kamu tanya dengan diri kamu itu dengan tulus. Di sini yang kamu nak kena faham. Di sini sebenarnya kamu nak kena faham betul-betul. Sebagai contoh, kita nak kena tahu kamu itu sudah beriman ke, atau kamu sudah merasa yang diri kamu itu sudah beriman. Kita tengoklah, sebagai contoh, kita ambil tahu satu benda lah. Dalam ni yang dia ada katakan sangka burung. Dalam sini sangka burung lah. Dalam ni contoh ni sangka burung. Contoh bila kita nak kena faham betul-betul yang dikatakan burung tu macam mana. Di sini bila kamu tengok dekat sini ada seekor burung. Contohlah ni burung lepas tu burung dalam sangka ni, dia duduk terperap dalam ni. Tiba-tiba dia nampak dia seekor burung pula terbang kat luar. Bila burung dalam sangka ni tengok kat luar, burung yang terbang ni tengok kat burung sangka yang kat luar, dia kata, kenapa kau duduk dalam sangka ni? Kau masih lagi berkurung diam ni? Kau tak bebas? Kau tak merdeka ke? Kau duduk je dalam ni. Tengok kita orang ni bebas terbang ke sana ke sini, bebas ke sana sini. Kau duduk sini masih lagi terhijab. Tengok kita ni bebas ke sana ke sini. Burung dalam sangka ni dia kata apa pula? Jangan merasa kau terbang kat sana tu kau dah bebas. Dekat sana tu ada masa-masa, boleh bila-bila masa boleh tekam kau. Di sini apa yang kita nak faham? Yang kat luar ni dia dah bebas, tapi dalam dia bebas tu ada mangsa. Dalam sangka ni pula dia rasa dia dah selamat. Aku tak kisah, aku walaupun tak keluar tak apa, tapi aku duduk dalam sangka aku selamat, aku bebas, aku tak ada takkan ada musuh, takkan ada apa. Tapi dia dihijab di sini. Yang di luar ni pula ada mangsa tanpa dia sedar. Yang dikatakan yang terang tu tapi menyesatkan. Yang ni pula macam mana? Di sini kita nak kena faham betul-betul. Jangan kamu merasa sekali yang di luar ke bebas ke, yang di dalam ni bebas. Bagaimana kita nak kena faham betul-betul yang di luar ni bebas ke, yang di dalam ni bebas. Di sini kita nak kena faham apa yang kita nak kena tahu betul-betul benda ini. Kalau tidak, habis. Yang di dalam sangka ini, jangan kamu tersangka dengan diri kamu, dengan pengetahuan yang itu. Jangan kamu bersangka dengan pengetahuan kamu itu sudah selamat, kerana dengan pengetahuan kamu itulah yang boleh menyebabkan kamu itu lagi sesat. Kerana apa? Dalam pengetahuan kamu itu tanpa sedar ada racun. Begitu juga yang di luar ini. Jangan sesekali kamu merasa kamu sudah bebas. Di sini yang kita nak kena faham, bukan kita boleh main kata je, main pukul lah orang kata duduk dan sangka ni sesat, orang di luar ni sesat. Dua-dua ni. Kalau kamu duduk dia tenang pun kamu boleh faham apa benda, kamu terhijab buat apa, begitu dengan luar. Sekarang ni kamu nak duduk kat mana? Burung yang bebas ke burung yang terperangkap? Sekarang kamu yang mana? Cuba tanya tulus diri masing-masing di situ. Kamu kena tanya dengan tulus hati kamu itu sendiri. Jangan merasa kita ni sudah belajar kenal diri, kita beriman dengan apa yang kita beriman, kita dah buat amal soleh ke, buat amal ibadat beribu, walaupun dah lebam sekalipun berkitab-kitab kita baca, tapi kita tak faham. Kita kena tanya diri kita sendiri, apa kita buat benda-benda itu hanya satu dengan konsep semata-mata. Di sini kita nak kena faham betul-betul. Kamu nak kena tahu sebenarnya macam mana. Di sini kamu hanya tahu benda ni, tak tahu apa. Kamu kena perlukan bukti pada diri kamu itu sendiri. Kalau kamu dah tahu satu benda pun, dah satu benda bukti, kamu dah tahu kenyataan. Jangan sesekali kamu duduk pada kenyataan, sebab kenyataan ni tak maju kalau kamu tidak boleh membuktikan. Sekarang ni kamu nak kena buktikan apa itu sebenarnya. Kalau kamu tahu ini kenyataan ni, ini kenyataan, tapi kamu tak boleh nak membuktikan, serupa je sebenarnya.
bila kamu tak boleh membuktikan. Sebagai contoh lah, orang kata, sebagai contoh kita kata kita suka seorang perempuan ni, atau suka lelaki ni, kita kata saya suka awak. Lepas tu perempuan tu kata apa bukti dia? Lepas tu kita nak cakap apa? Ini kenyataan ni. Mesti kamu takkan cakap macam tu. Mesti perempuan tu nak bukti kamu, jadi kamu nak membuktikan cinta kamu kepada dia. Begitu juga dengan kamu. Bila kamu dah tahu Allah itu macam mana, orang minta buktikan Allah itu macam mana, jadi kamu kena membuktikan. Bukan kata ini dah kenyataan, nak bukti apa lagi. Di situ sebenarnya nak tahu satu benda, orang tidak ada modal untuk menyembang dan tidak ada membuktikan, hanya sekadar pengetahuan yang cukup, yang tahu ada je, ada, tapi kamu tidak boleh membuktikan. Begitu je kisah tadi, kamu dah suka perempuan tu atau kamu suka lelaki tu, kamu tidak boleh buktikan, kamu hanya kata ini kenyataan, tak boleh. Mesti nak ada bukti. Bukti dia apa? Kalau kamu hanya duduk pada kenyataan, kamu tidak akan maju. Begitu yang kita nak kena faham betul-betul. Jadi kamu nak kena buktikan. Takkanlah benda solid pun kamu tidak ada. Sekarang ni kita nak kena membuktikan, mesti ada solid, mesti ada mauduk dia, mesti ada ain dia, barulah kamu boleh sebenarnya macam mana. Bukan kamu boleh main nyebut-nyebut semata-mata. Bila kamu lafaz sebut dia, tak serupa kan macam budak-budak kecil. Kita budak kecil pun tanya Allah tu siapa? Budak Tuhan. Jadi dia pun tahu Allah tu Tuhan, tapi dia boleh buktikan. Ada kata ini kata Allah tu satu, tapi dia tak boleh buktikan. Beza kefahaman kamu dengan budak kecil tu macam mana? Di situ kita nak kena faham. Sebab tu dalam lirik dia ada kata, biarlah aku dianggap gila dengan terbang sayap ilusi. Benda ini, kalau orang tak faham benda ni, macam sangka ni burung ni tadi. Jadi apa yang kamu nak kena faham? Jadi apa yang kamu perlu buat? Di sini sebenarnya macam mana? Di situlah bezanya orang yang belajar dengan orang yang terpelajar. Di situ yang kamu nak kena faham. Jadi kita nak kena tahu apa yang sebenarnya yang kita lafazkan. Barulah kita tahu semua benda-benda macam mana, kedudukan ini macam mana. Sebagai contoh lah, kalau kita tahu macam mana lirik dia kata, kerana cinta biar aku dianggap gila dengan terbang sayap ilusi bertutur dalam bahasa hati. Sebagai contoh kita tengok yang selalu dianggap gila ni, adakah kita tahu benda ni kita sudah dianggap gila? Bila orang tak faham, orang akan kata kita gila. Terlalu Islam, terlalu memikirkan benda ni, nak payah-payah pening-pening. Buat apa follow je, nak follow pergi mana kalau tak tahu apa benda nak buat, kalau tak boleh nak membuktikan sesuatu apa benda sekalipun. Jadi kalau hanya sekadar kenyataan tapi tak boleh buktikan, buat apa? Begitu juga macam cinta itu tadi. Sekarang ni kita nak kena faham. Sebagai contoh, kalau kita tengok dalam satu kisah-kisah sebagaimana yang pernah dianggap gila, Al-Halash, lepas tu apa, Syekh Siti Jenah, Hamzah Fansuri, Tok Kenali. Adakah mereka ini, dan ramai lagi lah, adakah mereka ini yang kita katakan mereka ini sesat? Adakah mereka ini salah? Kalau tak faham cerita, memang dia kata biar aku dianggap gila. Tapi kalau faham, memang tak ada. Begitu juga kalau kita dengar kisah orang ke apa, kita tak faham satu orang benda ni sesat ke apa, sebab kita tak faham. Kalau kita dengar cerita dia, kita usul, kita tidak ada pihak berbelah mana sekalipun, kita dengar dengan baik, dengar dengan penuh teliti, dengar dengan penuh kasih sayang, pasti kita akan faham dengan satu kedudukan. Tapi bila kamu satu benda pun kamu tak tahu apa benda, macam mana kamu nak bicara? Jadi kamu nak berpihak pada mana? Kanan ke kiri? Begitu juga dengan benda ni. Kalau kamu duduk pada macam kisah Wali Songo, dia orang kata dalam kisah dia pancung Syekh Siti Jenah, dia apa salah dia situ, dia apa betul di situ? Kita bukan pada pihak mana-mana. Sekarang kita tahu kisah dia macam tu. Sekarang ni kalau kita duk cerita lah, ilmu ni ada kisah dia, ni kisah dia macam ni, kena pancung sesat ni sampai kena jadi anjing kurap apa semua macam-macam, kena pancung macam-macam lah. Benda itu kisah. Adakah kamu nak mempelajari satu benda itu dengan kisah? Kisah itu mitos mata-mata. Jangan kamu duduk dengan kisah. Sekarang ni hendak kamu kisahkan diri kamu itu sendiri yang terperangkap ni. Kisah ini yang kamu nak kena tangkap. Ambil benda tu. Jangan kamu ambil kisah-kisah tu, kamu terperangkap dengan kisah. Itu semua mitos. Sekarang ni kamu nak ambilkan diri kamu itu, kisahkan diri kamu, prihatinkan diri kamu, fokuskan diri kamu, bukan kisah itu. Kita belajar sirah tu untuk pengetahuan kita, bukan duduk pada kisah. Di situ yang kita nak kena faham. Bukannya kita nak ambil apa-apa benda. Kalau orang tak tahu satu benda tu memang payah. Sebab apa orang tak tahu apa benda yang dikatakan cinta tu sendiri? Sebab tu dia dah ada kata, kerana cinta biar aku dianggap gila. Sebab orang tak tahu. Bila orang tak tahu, memang orang hukum orang. Macam binatang, dia tahu sebut tapi dia tak tahu apa dia cakap. Dia tahu sebut, apa ya kak? Macam kamu tahu tak apa yang kamu sebut, apa yang kamu lafaz? Kalau kamu tak tahu apa yang kamu cakap, tak tahu apa benda pun, payahlah. Macam kamu bercinta dengan Allah. Adakah kamu sudah bercinta dengan Allah? Yang kamu, sudahkah kamu melihat wajah Allah itu sendiri?
Kalau tak, susahlah kamu itu. Samalah seperti binatang. Tahu sebut, tahu lafaz. Biasa orang yang dilamun cinta yang satu ni banyak hayal dengan kata-kata. Siapa yang suruh percaya kalau dah tahu benda ni sesat? Tak ke bodoh diri tu? Tak ke terasa bodoh diri tu? Dah tahu benda ni, benda sesat, benda ni hayal, benda ni terbang dengan sayap Lucy, betul-betul dalam bahasa hati, hati ke hati. Kalau orang tak faham, memang orang kata ini gila. Tapi benda ni dari bahasa ke hati ke hati. Orang yang bertemu dengan cinta seorang tu, suka sama suka daripada hati, orang tak faham, memang susah. Dengan hati ke hati kamu syok dengan orang ni. Di sini kita nak kena faham betul-betul. Dengan hati itu sendiri, dengan diri kamu sendiri. Kalau orang tak faham, susah. Kalau orang tak faham, buat apa yang kamu pergi percaya tu? Buat apa? Tak ke terasa bodoh ke? Tak terasa apa? Benda ni semua reka-reka. Benda ni dah orang main kata-kata hati. Dah tahu benda ni sesat, kamu pergi percaya tu. Buat apa? Pergilah channel lain yang pergi layan. Buat apa? Di situ kamu nak kena tahu betul-betul. Di sini kita nak kena faham. Di sini yang kita nak kena tahu. Jangan kamu kacau orang punya hal. Sibukkan diri kamu tu sendiri. Nak sesat pun diri kamu, nak beriman ke diri kamu, nak benar pun diri kamu ke, kamu tak ambil tahu pun diri kamu itu sendiri. Tu hal kamu masing-masing. Sekarang kamu nak kena faham betul-betul benda ni. Sebab tu kita dah tahu benda ni. Yang jangan sekali kamu nak percaya ke tak, itu hak kamu sendiri. Benda ni salah ke betul ke, itu salah kamu sendiri. Dah tahu benda ni tak betul, percaya buat apa? Awak punya nasi, awak punya makan. Saya nasi, saya punya makan. Salah ke kita makan sama-sama? Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Bila ada cinta yang satu, jangan ditanya siapa dia, tapi tanya dia siapa kita dan pulang ke mana akhirnya. Kita nak kena faham dalam lirik kali ni, sebab dia dah ada kata bila ada cinta yang satu, jangan ditanya siapa dia, tapi tanyalah dia siapa kita dan pulang ke mana akhirnya. Di sini kita nak kena faham betul-betul apa yang dikatakan, macam mana kita bedahkan sebelum ini tadi. Apa yang kita nak kena faham, bila ada cinta yang satu tu macam mana? Macam mana kita bedahkan tadi apa yang kita dapat kefahaman dan untuk faham untuk diri sendiri. Tapi bila kita dah tahu satu benda tu, sebenarnya macam mana yang kita nak buat? Macam mana kita nak tahu satu benda tu? Apa yang kita nak kena ambil tahu sebenarnya? Kalau tidak, memang susah lah. Macam mana kita nak katakan bila kamu dah terjemah dengan satu jiwa yang cinta itu sudah terjemah dengan satu cinta itu sendiri, hanya dia saja yang merasai benda tu. Tiada ubat yang boleh ubat cinta, kerana cinta ini membuka segala jalan. Pernahkah kamu tanya diri kamu sendiri, siapa yang memberi cinta ni? Automatik kamu akan cakap Allah. Cuba tanyakan lagi, mengapa Allah berikan kita cinta? Di situ yang kita nak kena faham. Sebab tu dalam lirik dia ada katakan tadi, jangan ditanya siapa dia, tapi tanyalah dia siapa kita. Dia itu siapa? Memang kita kata Allah Ta'ala lah. Macam ni yang kita nak kena tahu. Bagaimana yang kita nak kena tahu betul-betul yang kita kata Allah Ta'ala ni sendiri. Di sini kita nak kena faham. Jangan ditanya dia, tapi tanya dia tu siapa kita ni. Ni kita nak kena tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni macam mana, dengan satu kedudukan. Sekarang ni kita nak kena faham bagaimana yang kita nak kena tahu. Walaupun kita tahu Allah ini ada, semua orang boleh kata Allah ni ada. Budak kecil ke orang agama lain pun, walaupun kita dah tahu Allah itu ada, memang semua orang boleh kata ada. Tapi kalau kamu tidak boleh nak membuktikan, payah. Walaupun kamu tahu Allah itu dah kenyataan dah ada, tapi tak boleh nak buktikan, serupalah. Sebab macam saya katakan tadi, jangan kamu duduk pada kenyataan kalau kamu tidak boleh membuktikan. Serupa je macam mana kamu cakap benda ni orang tak sedar. Itulah namanya orang mengikut-ikut. Di sini kamu nak kena faham betul-betul dengan satu kedudukan. Di sini kita nak kena faham. Jangan ditanya siapa dia, tapi tanyalah dia siapa kita ni. Apa beza dia sebenarnya? Tidak ada beza. Sebab apa? Dah kata, telah aku mentajadikan, aku menciptakan makhluk. Di sini macam mana kita nak ambil, macam mana kita nak kena faham dengan satu kedudukan. Walaupun kita dah tahu macam mana Allah itu nyata, semua boleh kata Allah itu nyata. Sebenar-benarnya macam mana? Walaupun kita dah tahu benda ini, kalau kita tak tahu pun memang payah. Sebab tu dalam lirik dia ada kata pula, dan pulang ke mana akhirnya. Apa yang kita nak kena faham? Sebab dia dah ada kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah kamu datang, dari Allah kamu kembali. Di situ cukup jelas, cukup jelas. Dia kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un tu di sini, kalau faham tu cukup. Ayat tu bukan untuk orang meninggal semata-mata. Sekarang ni untuk kamu faham. Dah meninggal kamu baca, bukan dengar dah tak dengar. Di sini kamu nak kena faham betul-betul apa yang kamu nak kena ambil, apa yang kamu nak kena faham, apa yang kamu perlu halusi.
Di sini kamu nak kena tekankan itikad kamu itu sebenar-benarnya. Macam dikatakan tadi, bila hadir cinta yang satu, jangan ditanya siapa dia, tapi tanyalah dia siapa kita dan pulang ke mana akhirnya. Tanya dia balik, nak tanya macam mana kalau tak kenal. Di sini yang sebenarnya kamu perlu proses sebenarnya. Kamu betul-betul kena usul benda ini. Kalau tidak memang susah. Kamu nak kena faham betul-betul dengan satu kedudukan. Kalau tidak memang sangkut. Cukup sangkut. Memang tanpa sedar kamu sesat sebenarnya. Sesat di dalam yang terang tanpa kamu sedar. Sesat dalam terang ni memang tak sedar. Kita boleh kata sesat dan gelap ni aku tak nampak, memang aku gelap, memang aku boleh menyesatkan. Memang sesat, cukup dan gelap ni kita boleh tahu benda tu salah, sebab benda kita dah tahu. Tapi sesat dan terang ni memang cukup lah. Jangan sesekali kamu merasa yang kamu itu sudah beriman, walaupun kamu tidak diuji. Jangan sesekali ingat dah kenal Allah ni dah selamat. Belum. Dah kenal diri dia selamat. Belum. Ada satu perjalanan lagi. Bila kamu jumpa jalan kenal Allah ni, kamu sudah kenal, itu hanya baru cukup pengenalan. Belum kamu berjuang lagi. Berjuang atas kenal, tapi belum berjuang. Macam kamu kahwin. Sebelum nak kahwin, kamu tackle seorang lelaki dengan perempuan ni. Bila kamu dah bercinta, dah berkahwin, satu perjuangan. Kenal, dah kahwin, lepas kahwin tu cukup kenal lagi? Tak, dia ada satu perjuangan lagi. Bagaimana hidup susah senang, begitu kat benda ni, dia ada proses. Sebab tu kena berguru, barulah kamu tahu macam mana sebenarnya perjalanan kerohanian itu sendiri. Dari hati ke hati, yang dia katakan jalan itu sangat panjang tapi sangat harmoni. Beruntung mereka yang jumpa jalan itu sendiri, cukup istimewa. Di sini kita nak kena faham. Okey, di sini kita nak kena tahu bagaimana yang dia katakan jangan dia tanya siapa dia, tapi tanya dia siapa kita. Kita ambil contoh simple basic yang dia katakan rukun iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah. Okey, rukun iman yang pertama. Di sini macam mana yang kita nak katakan rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Sebenarnya kita beriman kepada Allah ke beriman adanya Allah? Satu kedudukan. Beriman kepada Allah atau beriman kepada Allah? Bagaimana? Beriman pada Allah ke beriman adanya Allah? Sekarang kamu macam mana? Nak beriman kepada Allah ke beriman ada Allah? Di sini kamu perlu tegas betul-betul, baru kamu akan faham benda ini macam mana. Macam dia katakan tadi lah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari mana kamu? Dari Allah kamu datang, dari Allah kamu kembali. Asal usaha kamu datang dari mana pun nak kembali ke situ juga. Sebab di situ usul asal muasal kamu nak kembali ke tempat asal kamu. Sebab tu dia ada kata dan lirik dia, dan pulang ke mana akhirnya. Di situ inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat tu cukup jelas, cukup terang. Payah ambil tersirat, ambil tersurat cukup. Tersurat tu dah satu benda yang nyata, cukup nyata. Tersirat tu benda yang di dalam, tersurat tu benda yang nyata bagi mereka yang faham. Kalau tak faham, payahlah. Macam ni yang kita kata beriman pada Allah. Semua boleh kata rukun iman pertama apa? Beriman pada Allah. Percaya pada Allah ke percaya adanya Allah? Sekarang ni cukup simple. Tapi nak jawab atas keyakinan masing-masing. Kalau kamu tak tahu, tapi apa kamu yakin, atas kamu yakin semata-mata. Itu yang nak kena jaga. Kalau kamu tahu benda tu, kamu tahulah benda tu. Kalau kamu tak tahu, hanya kamu yakin, atas kamu yakin semata-mata. Itu kita nak kena faham. Apa itikad kamu benda ni, kamu nak perlu istiqomah. Jangan sesekali kita tahu benda tu, kita sudah merasa pandai. Di sini kita nak kena faham dengan satu kedudukan. Sebab benda ni halus. Kalau kita rasa kita ni dah beriman, kita dah tahu benda tu, tanpa sedar kita dah merasa benda tu kita ni prasangka lagi. Tanpa kita sedar itu adalah prasangka. Prasangka ni apa sebenarnya? Prasangka ni ada sangat syirik yang halus tanpa orang sedar. Bak kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun dia ada kata, hendaklah kamu ada sedikit keberanian. Di sini kita kena faham betul-betul. Hendaklah kamu faham betul-betul macam mana. Faham betul-betul ilmu ni macam mana, dengan satu kedudukan yang faham, supaya kita tahu di mana kedudukan kita. Allah tu ada yang macam mana, ada atau diadakan. Memang Allah tu ada, tapi faham kita tu macam mana. Takkan sebut je, budak kecil pun boleh sebut. Jangan kita jadi ikut-ikut nenek moyang kita. Walaupun kita kata orang lain macam tu, lah diri kita, apa kita kata kat orang, kita mengata diri kita sendiri. Tak tahu ikut tahu macam mana, tak tahu ikut semata-mata. Tak tahu atau apa yang kamu tahu, last-last bagai alim katak di tepi air. Di sini kita nak kena faham. Di sini kita nak kena tahu betul-betul. Dengan satu kedudukan. Sebab tu dah dia ada kata, ada Allah ini, ada beriman kepada Allah. Memang Allah itu ada wujud. Kita nak kena faham beriman kepada Allah atau beriman adanya Allah. Memang kita dah faham benda ni, kita nak kata Allah itu ada ke Allah itu tidak ada.
Ini peringkat mana, ini peringkat mana. Itu yang kita nak kena faham. Allah itu nama semata-mata. Kamu nak beriman kepada nama semata-mata, di sini kamu nak kena tahu dengan satu kedudukan. Peringkat ni, benda ini peringkat, benda ini proses. Macam mana kamu nak kena tahu benda ni betul-betul? Bila kamu dah tahu benda wujud, Allah ni memang wujud. Tapi kita nak cari yang maha ada itu. Adakah ada nama semata-mata? Di sini kita boleh tahu dah kedudukan orang itu macam mana. Tapi kita belajar benda ni bukan kita nak condemn orang, tapi kita belajar bersayang. Dengan berkasih sayang kita kena tahu benda ni. Bukan kita tahu benda ni kita nak condemn orang, kita nak tahu apa semua. Walaupun kita dah tahu apa benda diri kita ini sekarang macam mana, kita dah tahu dengan satu kedudukan. Kita jangan sekali kita menghukum orang. Kalau kamu belajar menghukum orang, apa susah lah. Macam tu kan lirik dia sebelum ni ada kata jangan kamu hukum orang, biarlah orang hukum neraca dunia akhirnya. Di sini kita nak kena faham, kalau kita belajar hukum orang tanpa kita sedar, kita hukum diri kita sendiri. Orang yang betul-betul belajar tidak ada hukum, sebab dia dah berjumpa jalan cinta yang satu walaupun beza kefahaman. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Jangan sesekali kamu menghukum orang, jangan kamu mempelekehkan orang punya kefahaman. Tanpa sedar sebenarnya kamu hukum diri kamu sendiri. Kamu sebenarnya, orang yang hukum ni, dia bawa agama semata-mata. Sebenarnya sekarang ni, kamu nak bawa agama yang benar ke kamu nak bawa Tuhan yang benar? Di sini kamu nak kena faham betul-betul dengan satu kedudukan. Barulah kamu tahu yang macam mana yang dia katakan jalan yang lurus itu sendiri. Macam mana saya katakan tadi, kita nak bawa agama yang benar ke nak bawa Tuhan yang benar? Di sini yang kita boleh bezakan. Kamu nak bawa kebenaran ke, kamu nak bawa keadilan ke? Di sini kamu nak bawa agama budaya ke, kamu nak bawa Tuhan itu sendiri? Di situ beza sebenarnya. Kalau kamu faham betul-betul dengan satu kedudukan. Di sini yang kita nak kena faham dalam lirik kali ini. Baik, itu saja bedah lirik saya Ilusi. Apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ini? Sebenarnya lirik ni nak memberitahu pada kita jangan sesekali kita menghukum orang. Kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita faham dengan kasih sayang? Apa perlu yang kita faham dengan satu kedudukan? Jangan kita nak menghukum orang. Kalau kita menghukum orang tanpa kita sedar, sebenarnya kita hukum diri kita sendiri. Apa kita kata pun hukum kita diri sendiri. Sekarang ni kita kena cari cerita satu, iaitu Allah Ta'ala itu sendiri. Kenalah diri kamu itu betul-betul. Baik, itu saja. Yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah. Yang memberi faham itu Allah, yang tak memberi faham itu pun Allah. Salamun qaulan min Rabbir Rahim.